Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Pada malam yang mulia ini kita akan sambung pengajian kita dalam ruangan perbezaan di antara at-tawassul dengan al-istighatsah. At-tawassul makna kita seru Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita, dengan iman kita, dengan kita kasih kepada orang yang soleh, kasih pada wali Tuhan, kasih pada nabi, kasih kepada rasul dan sebagainya. Itu makna kata at-tawassul. Adapun al-istighatsah, istighatsah ni makna kata kita minta tolong kepada perkara tu masa kita penat. Makna kata kita minta tolong kepada perkara mana-mana yang kita berasa kata ia boleh tolong kita, sedangkan perkara tu gaib daripada kita, ghaibiyah daripada kita. Kita serukan dia masa kita susah, masa kita terkepit, masa kita berasa kata tak ada jalan nak keluar, kita serukan dia. Rupa lagu tu panggil rupa al-istighatsah. Maka dua perkara ni kita kena faham kata ada perbezaan yang jauh sangat. Yang jauh sangat. Sebab apa? Sebab perbezaan ini kita kena ambil daripada ulama salaf. Kerana ulama salaf tadi itu ia faham tu betul. Betul dengan kehendak ki syarak hak Allah Subhanahu wa taala kehendak ki. Tu nak kita faham jelas. Dengan sebab itu malam ni biiznillah taala kita akan sambung pengajian kita di sinilah. Sementara kita nak tunggu masuk Isya ni insya-Allah kita masuk dalam ruangan pengajian kita ni sementara biiznillah taala. Jadi sesungguhnya orang salaf mana salafus salih, tidaklah mereka itu memahami, mana kata mereka itu tak ada faham kata tawassul dan istighatsah makna tolong sebagaimana yang difahamkan oleh orang-orang hak Kamadiyah. Orang Kamadiyah ni dia faham kata al-istighatsah dengan at-tawassul maknanya makna tolong, dia kira lagu tu. Kita sebagai umat Islam nak fahamnya, walaupun kita ni orang mutaakhirin, orang duk Kamadiyah juga, tetapi kita kuasa nak tengok, nak cari pendapat-pendapat ulama-ulama salaf yang dulu daripada kita, yang mereka itu kemukakan ilmu pengetahuan kepada kita ni kata mereka kecek lagu mana, faham lagu mana, mereka itu kemukakan ilmu pengetahuan kita tu macam mana. Semua tadi itu tercatat di dalam buku-buku ulama-ulama salaf. Maka ulama salafus salih ni tidak faham mereka kata at-tawassul dan istighatsah makna dia tolong. Bimakna wahid, mana kata makna tolong sebagaimana orang mutaakhirin itu faham. Nampak tu tak? Itulah kita nak kita faham.
Kalaulah mereka itu faham kata tawassul dengan istirasah. Istirasah ni satu rupa daripada seru lain pada Allah Ta'ala, tapi masa susah. Suruh perkara yang gaib, seru perkara yang gaib lain daripada Allah masa susah. Kalaulah ada perbuatan lagu tu daripada mereka, nescaya dinakalkan kepada kita dengan sanad yang sabit. Dengan sanad yang sabit, dengan penjelasan yang nyata daripada mereka yang tidak ada keraguan, kesamaran apa-apa. Tapi didapati perkara tu tidak dapat dalam sejarah, kata mereka itu buat khija perkara-perkara tu. Dengan sebab itu kita berhentikan diri kita sekadar mana mereka itu berhenti. Sebab kalau kita turut ulama salaf ni, ya selamatlah. Selamat. Jalan kita akan selamat menuju kenal Allah Ta'ala tu selamat, dan menuju kepada syurga Allah Ta'ala itu betul. Tu sebab tu kita nak heret mereka itu mari duk tolong syarah, mari duk tolong memahami wak faham kepada kita. Ini adalah perkara-perkara yang kita senantiasa kena dengar lah. Kena dengar daripada alasan-alasan. Kita jadi orang dengar alasan lah. Dengar alasan. Kita mikir dengan akal fikiran, kita dengar alasan. Jangan kita katuk telinga. Hak dakwa lain daripada tu. Orang gitu, orang gini mengaji 2, 3, 4 tahun ke, 10 tahun ke, hak ni mengaji 200 korong, nak mengaji, nak cari orang mengaji 200 korong ke masalah, itu bukan hujah. Hujahnya duduk di huraian alasan. Huraian dengan alasan tu. Kamar dia kita mikirlah dengan akal fikir. Buat sifat ta'assub, asabiyah fanatik ke apa, buat tubik dulu. Qaumiah berparti berpuak, buat tubik tu. Barulah kita itu jumpa dengan kebenaran. Yang kedua, bahawa sesungguhnya orang salaf dulu ni, mereka itu pakat tinggal belaka. Tinggal apa? Tinggal akan tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Nabi itu wafat, dengan ijma' mereka. Ijma' mereka tinggal tawassul dengan Nabi setelah daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawi kita faham kata mereka ini tawassul dengan Nabi, makna tawassul dengan doa Nabi. So umpama hadis sahabat yang kafif, tak nampaknya mata, mari jumpa dengan Nabi supaya Nabi itu berdoa kepada dia, dan dia tawassul dengan doa Nabi supaya Allah Subhanahu Wa Taala itu terima. Nampak tu tak? Tidak ma'ruf, tidak adanya terkenal di kalangan sahabat kata sahabat ni seru Nabi sedangkan Nabi itu gaib daripada dia. Walaupun Nabi dah hidup lagi, dia duduk di Yaman masalan, dia seru Nabi duduk di Madinah, tak berlakulah tu. Dia datang mari kepada Madinah ni, mai jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, doalah kepada aku. Terkadang Rasulullah duduk atas member, ya Rasulullah, doalah kepada aku, dan sebagainya. Rupa lagu tu boleh. Boleh. Tak ada masalah gapo. Kita pergi kepada umur orang hak mana kita rasa kata dia ni adalah orang soleh, orang rapat dengan Tuhan, kita minta daripada dia supaya dia tadi itu minta doa kepada kita. Tak apa. Ini adalah perbuatan yang dibuatkan oleh para sahabat dan alim ulama di kalangan ulama is-salaf. Setengah daripada mutanatti' ni, mana kata dia siapa kata leh nak buat lagu tu, dia kira kata menyalahi syarak. Ini apa yang kata pengetahuan dia itu tak jelas. Jadi kelang kabut dengan diri dia, sebab tu dia cakap nampaknya ada kelang kabut. Dengan sebab itu sahabat ni tinggal tawassul dengan Nabi. Makna kata sahabat ni tak tawassul dengan diri Nabi, dengan diri Nabi, dengan zatin Nabi, dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak tawassul lah tu. Ada pun hadis yang duk sebar-sebar di Nusantara, kita pun senantiasa duk dengar daripada orang duk ceramah dan mengajar, kata tawassalu bijahi fa inna jahi azimun indallah. Tawassullah olehmu hai umat aku, dengan aku ni, dengan pangkat aku, kerana bahawasanya pangkat aku ni besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis tu adalah hadis palsu, hadis maudhu'
yang wajib kita menjauhkan diri daripadanya kalau kita nak selamat. Kalau kita tak selamat, lagilah tak ada gapo. Hadis tu tidak ada siapa di kalangan ulama hak Islam kita aku kata dia tu hadis Nabi. Malaikat orang yang jahil, yang tak erti, yang tak adanya ilmu pengetahuan, mai duk sebar-sebar kepada umat masyarakat. Nampak tu tak? Kita ngaji dah reti, kok aku tak say. Walaupun nak tubik daripada rupa mana, kalau waris hadis ning, bukan hadis. Itu bukan hadis. Kita faham gitulah, supaya kita itu boleh selamatkan diri kita. Jadi sahabat ni, ia tawassul dengan Nabi, wa emo, ia tawassul dengan doa Nabi. Mari jumpa dengan Nabi, kamar dia Nabi doa. Wa emo, ia tawassul dengan Nabi, tawassul dengan iman dia terhadap Nabi. Ataupun ikut dia terhadap Nabi. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Tu sebagaimana rupa hak tu heraya cara-cara tawassul hak sahabat tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu di dalam jalan ni kita ni nak faham kata mereka itu tawassul dengan Nabi, tawassul dengan mereka itu ikut Nabi, turut Nabi, jinjak lakas bagaimana Nabi berjinjak. Tu cara tu tawassul lagu tu tak apa. Rupa lagu mana? Ya Allah, suruh Allah. Ya Allah, ya Tuhan aku, dengan sebab aku ni beriman kepada Nabi dan aku itu turut jalan Nabi dan aku itu sanjungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mung berilah hajat-hajat aku tadi itu, mung qadalah hajat-hajat aku. Tawassul lagu tu harus dalam Islam. Tak ada apa. Nampak tu tak? Tu ada pun kalau kita pergi tawassul dengan pangkat Nabi ke dengan gapo, kita kira kata benda tu adalah rank dalam agama. Buat apa? Kerana benda tu tidak ada nas, tidak ada dalil yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kerja balah tu. Moga kita orang Islam ni nak buat kerja kena ada nunggu dia. Kena ada alasan dia, kena ada dalil dia, barulah kita tadi itu gapo? Kita tadi itu boleh nak buat kerja. Itu Islam. Islam ni adalah agama yang nak jagakan umat Islam daripada kacauan pahaman yang salah. Sebab tu dia suruh ikatkan diri kita dengan adillah, dengan bukti-bukti. Apa kita tak tahu bukti? Dengar daripada orang yang tahu. Wajib orang yang tahu tu waris kita. Kalau orang yang tahu tadi itu tak waris kita, kita pergi cari orang yang waris lah. Apa kita duk letakkan diri kita duduk lapar gitu, tak boleh lagu tu. Nampak tu tak? Dalil hak besar sekali sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rakyat dalam kitab Al-Istisqa. Rakyat lagu mana? Kisahnya adanya jadi berlaku kemarau. Berlaku kemarau di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makna kata masa Umar jadi pemerintah, makna jadi khalifah zaman itu. Jadi pemerintah zaman itu. Lalu hadis ni dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dia kata lagu mana? Doa, rupa doa. Rupa doa tawassul hak sahabat tadi itu tinggal lepas daripada Nabi tu wafat, sahabat tu tinggal. Sahabat tinggal tawassul dengan Nabi lepas daripada Nabi itu wafat. Mana ia tak tawassul dengan pangkat Nabi, tak ada tawassul dengan kebesaran Nabi, kemegahan Nabi, diri Nabi, zatin Nabi, ia tak ada tawassul dengan hak tu. Pada mau kata apa salah di mananya kita nak buat lagu tu? Ya gini cara nak faham agama, ya kena ada suruh. Kita tak boleh buat pandai-pandai. Ingat nah, orang Islam tak boleh buat pandai-pandai dalam urusan agama. Tak boleh buat pandai-pandai dalam urusan agama sehingga dapat izin ni barulah kita boleh buat kerja. Adapun orang hak bukan di atas dasar ahli sunnati wal jamaah, ia boleh buat pandai-pandai dalam urusan agama. Ikut yang nak buat lagu mana, ia kira tak asalkan molek aku boleh buat, aku nak buat. Tu ia kira kok tu. Kita orang ahli sunnati wal jamaah, orang mazhab salah ni dak. Kita tak boleh nak buat gapo-gapo dalam urusan agama, malaikat kena dapat izin ni dulu daripada syarak baru kita boleh buat. Pak kita kira tengok. Kita orang awal ni kalau dia mau main pandai-pandai dalam urusan kita ni, kita berasa tak apa, kedakkah kita rasa mujur, kan kita berasa gembira ke lagu mana? Tanya kita sendiri.
Kita jadi tok imam masjid ni. Orang pandai-pandai mari jadi tok imam di masjid kita dengan tak izin daripada kita. Kita nak berasa gano. Jadi gano kita jadi tok imam, kita baca surah sedap, kita gitu, kita gini. Kita kata orang pesetu tu orang budi pekerti baik, kata baik. Walaupun mana kata salah ke apa jadi tok imam, dia baca Quran, ya gitu, ya gini. Memanglah, tetapi ini tepat orang. Kita kena minta izin tu daripada tok imam, walaupun dia umur banyak ke tua ke lagu mana, walaupun kita sedap sekarang menjadi qari hak negara pun, tak boleh kena minta izin pada dia dulu. Gitu ke? Kalau bukan lagu tu undang-undang. Kalau kata bukan lagu tu, cara yak di kampung mana? Kata bukan lagu tu, negara mana, negeri mana? Cara yak tak ada lah tu. Bagaimanakah dalam urusan ad-din, urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak kena dapat izin daripada dia. Aku nak buat asal kebaikan ke sudah. Sama yang hasad ni tu. Ni tempat yang tak sama di antara mana? Tak sama di antara kita orang mazhab salah yang berjuruh nak ikut jalan dan jalan ni hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita sekatkan diri kita tak boleh nak buat kerja gapo-gapo, mereka turut izin. Mereka ni dak amba boleh buat apa hak amba nak buat asalkan benda tu baik. Dia mau nak izin tak izin hak tu suku kira. Sama tak tu? Kalau kata sama, kita cuba cek akal kita semula. Tapi kalau kata orang Islam, kita tetap sama belaka. Dua tu pakai ittifaq kata tak sama belaka. Dengan sebab itu Sayyidina Umar ni dia kata, Allahumma kunna idza ajdadna sa'alna binabiyyina. Ya Allah, ya Tuhan aku, didapati puak kami. Ni ijma' sahabah ni. Kunna ni makna ijma' para sahabat. Ingat kalau baca dalam hadis tu, didapati puak kami ni apabila jadi kemara sa'alnaka binabiyyika. Kami mintakan doa kepadamu ya Allah dengan nabi kami. Dengan nabi kami makna kata nabi tolong doa kepada kami. Nabi tolong semaya al-istisqa sampai kan Nabi akak tangan tinggi. Jelah tu rupa tu. Mana kata Nabi jadi tok imam. Herat tu, Nabi jadi tok imam semaya minta hujah. Semaya minta hujah. Puak kami dolek belakang. Gitulah tiap-tiap kali. Apabila mari kemara, gitulah amalan kami. Wak lagu tu lah, mana-mana bawa lah tu. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, tak ada pia wak kerja lagu tu lepas pada tu. Gi panggil siapa nama? Gi panggilnya Abbas mari. Abbas tu pak saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, "Qum ya Abbas." Berdiri olehmu ya Abbas, fada'ullaha lana. Berdoalah engkau ya Abbas kepada puak kita. Makna kata mereka ini tawassul dengan doa, bukan dengan pangkat. Sebab pangkat Nabi ni walaupun ia mati pun ada pangkat. Kebesaran, kemegahan Nabi, ia mati pun dah jadi Nabi situ. Malaikat di sisi ahli kalam setengah-setengah daripadanya, ia kata pangkat, kerasulan, kenabian ni ini arat. Arat ni tak kekal dua masa, sebab tu Nabi apabila mati jadi orang biasa. Rasul apabila mati jadi orang biasa. Hak apa? Kerana pangkat ni orang panggil arat yang tak kekal dua masa. Heran tu? Ini meloyak kata jauh sangat cara pahaman di antara pahaman ahlul kalam dengan ahlus sunnati wal jamaah yang duduk di atas bantasan ahli hadis. Setengah daripadanya, bukan semua, tapi hak tu guru juga tu. Guru juga lagu tu. Nampak tu tak? Kemudian apabila mereka itu sahabat ni ataupun salafus salih ni tinggal tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas daripada kewafatan Nabi kita alaihi salatu wasallam, maka bagaimanakah akal kita nak terima kata mereka itu seru Nabi sedangkan Nabi itu mati supaya Nabi itu boleh selamatkan dia daripada balaptaka, daripada kesusahan, daripada kespektan, daripada kedahsyatan. Orang panggil istirasah dengan Nabi lepas pada Nabi itu wafat. Sekadar tawassul ni pun dia tinggal, dia tak buat kerja. Nak ayat atas sahabat ni, orang gunakan akal fikiran. Orang salafus salih adalah orang yang cermalang dalam masalah pahaman. Dengan sebab itu kita tengoklah mereka, kerana mereka orang duduk dengan Nabi, tahu maksud Nabi lagu mana.
mereka yang duduk dengan masa Quran turun di atas Nabi, dia tahu kata Quran tu maksud lagu mana. Faham tu tak? Ni kita nak kita faham. Kita sebagai ma'asyiras sunniyin kena faham balah ni. Faham tu tak? Kemudian kalau orang hujah kata ada satu ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalulah buat kamu itu ada zalim terhadap diri, maka mung tu kena pergi jumpa dengan Nabi. Mung tu kena pergi jumpa dengan Nabi, memintalah daripada Nabi tadi itu, suruh Nabi itu minta ampun kepada mung, nescaya Allah Taala akan ampun bagi mung. Ayat ni umum, bukan masa hidup saja, masa mati pun supaya ayat ni mati dengan hidup sama. Ya hujah gitu. Banyak ke daripada tokoh-tokoh yang nak seru lain daripada Allah Ta'ala, nak seru Nabi, seru malaikat, seru tu, seru ni. Ya hujah lagu tu. Lalu kita sebagai orang sunnah ni, orang mazhab salah ni, kita nak faham lagu mana? Kita takamil ayat. Dia bersempurna ayat sikit. Heret main lagi. Ayat tu, ayat lep belakang tu kata mana? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, tak jadi beriman seorang dengan cara sempurna malaikat jadikan engkau ya Rasulullah. Tuhan kata ni. Mana kata Tuhan tadi royak kata tak akan sempurna, tak jadi beriman orang tu, malaikat jadikanmu ya Rasulullah sebagai hakim. Sebagai hakim, orang buat keputusan. Ada masalah berlaku gapo-gapo, munglah orang sebagai hakim yang nak memutuskan keputusan lagu mana. Apabila memutuskan putusan, orang beriman tadi itu jangan ada dalam hati benda-benda yang jadi panas ke, tak seterima ke, tak boleh nak gapo apa yang kata nak terima ajaran hak dihukumkan oleh Nabi ke, jangan lagu tu. Soal, kalaulah ayat depan tadi itu mati dengan hidup tu sama, ayat ni mati dengan hidup sama juga. Tak boleh nak kata. Kalaulah ayat ni mati dengan hidup sama juga, kenapa orang akad khalifah Abu Bakar jadi khalifah lepas pada Nabi? Apa tak tanya Nabi? Apa tak jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim lepas dia mati? Supaya hidup dengan mati sama. Ni hujah kita, hujah mazhab salah kita ni lebih gagah, lebih teguh. Kerana ayat tadi itu ayat muhkam yang tak kuasa mereka mana-mana yang nak mengkosekkan ayat kata faham gini. Tak, dia kena faham mengikut Tuhan. Tuhan naklah ni, fahamlah ni. Faham tu tak? Tu nak kita jelas dalam masalah faham tu. Lepas daripada tu, al-istirasah ni, orang duk minta tu lah, duk minta lala ni, duk pesen kata alat-alat orang-orang barat ni duk hantar mari dalam rupa orang Islam ni suruh lain pada Allah Ta'ala, supaya dia tahu kata apabila umat Islam ni seru lain pada Allah Ta'ala, maka cerak tidak ada hari mengatasi dia. Dia tahu mereka ini dia kaji tu baik. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni siapa ke ziarah kubur dia takwi mula-mula. Supaya nak jaganya iman seseorang sahabat tadi itu, hak ia tepa, ia terbiah tu nak jadi Islamiah, imaniah sungguh. Pada mau kata pergi kubur jadi gano kita tak ada i'tikad puas di kubur tu boleh beri bekah, beri mudarat, beri manfaat. Nabi tak tahu kan benda dah tu. Nabi tak tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tahu siapa kaya sekatkan sahabat. Sahabat pun tak ada i'tikad kata di kubur tadi tu, kubur tu boleh menjadikan beri mudarat, beri manfaat, menjadi menghidup mati merezeki. Sahabat tak ada i'tikad lah tu. Nak royak kata seru lain daripada Allah tadi itu gapo nama? Adalah menyengutu Allah Taala. In tad'uhum, Tuhan kata in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau mu seru dia tak dengar. Seru emang. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau dia dengar, dia tak boleh nak wig apa. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bi syirkikum. Tengok. Hari kiamat esok hamba seru lain daripada Allah, daripada tok wali, daripada bergapo nama, lepas daripada bala petaka tu lain pada Allah Taala. Hari akhirat esok, hari kiamat esok, mereka itu pelepah diri daripada mung tu berlakukan wa yaumal qiyamat yakfuruna bi syirkikum, dengan syirik kamu. Tuhan menamakan orang seru lain pada Allah Taala tu syirik.
Dah kita buat mudah. Oh, tak kenal makna syirik, tak reti mula lagi. Setengah-setengah daripada manusia tu kan. Kita kena tengok juga. Tak reti dia mula tu, reti hak Tuhan ke tak reti hak dia. Kalau tak reti hak dia, tak ada gapo sebab kita tak ada sakut pun dengan dia. Tapi kalau kita tak reti hak Tuhan, kita salah dengan Tuhan, kita sakut paut dengan Tuhan. Kita kena faham sini dah. Kalau gitu al-istighasah ni menutup pertolongan. Orang panggil talabul ghaus, minta pertolongan. Minta pertolongan lagu mana? Wa huwa izalatus syiddah. Minta pertolongan nak perkara yang jadi kesukaran, kesusahan, kepayahan, lepas daripada dia. Nak lepas daripada dia. Hak tu mana al-istighasah. Ya Rasulullah, selamatlah aku daripada kacauan ni. Sedangkan Nabi mati. Itu rupa istighasah. Ya duk kena kepung demo ke lagu mana ke, duk kena wak kena demo ke, kaca demo ke, nak rapah harta dia. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nampak tu tak? Arif ni, tolonglah kami, tolonglah kami. Lagu tu panggil syirkun akbar. Supaya kita dak dengar naksik tu kan sedap kalau dak dengar Allah Allah arifna ya Rasulullah tu. Itu adalah ciri-ciri membawa kepada jatuh seseorang daripada tauhidul khalis. Nampak dengar sedap salah gapo duk dalam tudah. Syirik tu duk dalam tudah. Subhanallah. Sebab tu kita sebagai umat Islam jangan terpedaya. Hari ni banyak orang nak menjadikan kita sebagai mangsa. Kita sebagai mangsa. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kena reti lah. We faham lah, jaga diri masing-masing lah. Ngaji tu jaga diri masing-masing. Orang panggil kata al-istighasah ni kita menutup ti. Kita tutup. Kalau makna bahasa siapa rauqa, kita tutup, kita nok. Dengan makna kita tutup daripada perkara yang kita seru tadi itu, bukan makna tawassul. Tawassul seru Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni seru perkara lain pada Allah Ta'ala, sedangkan perkara tu yang ghaib. Lepas tu nak lepas dia daripada bala petaka. Seumpama saya duk misal kata orang lemah air, ya seru lain daripada Allah. Seumpama as-sabaiyah duk seru, ya Husain, ya Husain. Ya apa nama? Ya Zahra, ya Zahra. Tu tu. Rupa lagu tu di sisi agama dia, di sisi mazhab dia, jalannya dia tak apa, tapi di sisi ahlul Islam, ahlul Quran, ahlus sunnati wal jamaah, Islam safi, hak bersih sungguh, tak boleh sebab Tuhan lari. Kena dengarlah Tuhan, tak usah dengar orang lain. Tuhan kita kena dengar. Nampak tu tak? Dengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mana nak heret kita dengar Tuhan, kita dengar dia. Hak mana tak usah dengar Tuhan, tak usah dengar. Tu lagu tu nak kita faham. Faham tu tak? Dan apabila tutup oleh hamba, oleh seorang manusia lain daripada Allah Ta'ala akan perkara yang manusia itu tak kuasa di atas hak kita minta daripadanya malaikat Allah Ta'ala, maka sesungguhnya orang tu telah berlaku menyengutu Allah Ta'ala pada ibadat. Faham dah tu? Makna kita seru makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makhluk tu perkara tu gaib daripada kita. Kemudian kita seru makhluk tu, kita yakin kita makhluk ni tak boleh buat pada hakikatnya. Pada hakikatnya tak boleh buat. Lagu mana? Minta suh wisia daripada penyakit. Minta lepas daripada bala petaka. Hijab dia ni, hijab Allah Ta'ala. Pakai lagi minta pada makhluk. Kerana syaitan itu telah tipu dia. Maka orang awak kerja lagu tu lagi minta pada mana-mana pihak pun ikutlah. Orang ni adalah orang menyengutu Allah Ta'ala pada masalah al-ibadah. Lain kalaulah kita minta tolong sahaja kita, hak di depan kita, hak tu buka ruang. Allah Ta'ala buka ruang kepada kita. Kita minta tolong sahaja kita tak penat. So yakitkan kita. Tak apa. Benda tadi tu Tuhan izin. Pagano hak ni boleh, hak ni tak boleh. Hak tu nak ayat kata kena dengar Tuhan. Sebab tu satu hari orang musyrikun mari royak kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun duduk dia satu hari tu, dia mari duduk tepi.
Kita tak kosek demo kosek kita. Ya gitu ya. Orang kita je balas tu. Lalu dia tanya, molek depan Nabi tu ada perkara jadi bangkai. Mapuhlah, tak kecil azakumullah. Lalu ia tanya Nabi Muhammad, siapa dia memapuhkan tu, menghabiskan nyawa menatai tu ya Muhammad? Nabi kata Allah. Allah Ta'ala yang mematikan. Lepas tu dia pusing akal dia. Dia kata, benda ni Allah Ta'ala mapuh. Mana seolah kata Allah Ta'ala lah yang mencabutkan nyawa dia. Mana sebab mati itu Tuhan mematikan. Kenapa? Tuhan mematikan dengan sebab gapo-gapo, makna kata berlakukan mati. Tak kira dalam agama Muhammad. Dia kata, tak kira dalam agama Muhammad tak boleh makan benda bangkai. Tak dia pusing akal. Tengok akal, dia pusing akal. Nabi kata, tak boleh makan. Hurrimat alaikumul maitatu. Allah Ta'ala haramkan di atas kita sebagai umat Islam makan bangkai. Tak boleh. Nabi Muhammad kata, ya tak boleh makan. Lalu dia tanya pula Nabi Muhammad ni pusing akal. Tengok. Akal pada situ tu ada zaman dulu lagi. Bukan baru-baru akal pada situ tu. Kalau kita semelih binatang tu nak ke ni, kita semelih. Ya mapuh juga. Mana habis roh dia juga. Kenapakah kita semelih boleh makan? Sedangkan sama-sama tak ada nyawa belaka, dia kata. Nampak kena agak cara dia dah. Hak ni boleh makan, hak ni tak boleh makan. Hak ni Tuhan memapuhkan. Hak ni kita memapuhkan, dia kata. Kecak itulah mudah-mudah. Sama-sama tak ada roh belaka. Hak ni kita boleh makan sebab kita buat. Hak ni Tuhan. Hak ni tak boleh makan sebab Tuhan memati. Mana kata benar kita, mengatasi kita, hebat kita pada Tuhan, dia kata. Nabi senyap. Nabi senyap. Duk dia. Jadi ya hujah mari kalau kita kira dengan otak kita dah. Hak Tuhan mematikan tak boleh makan. Jadi bangkai. Hak manusia mematikan, menghabis nyawakan, sembelih maksudnya, boleh makan. Nampak tak? Bagi akal hak biasa kata tak ada tak rak mana tu, nampak. Nampak tu tak? Kena ya hujah. Salah gitu. Sebab tu orang tak ngaji biasa wahyu Quran ini, ya putar balik kata gitu. Lalu Nabi senyap. Nabi Muhammad senyap. Lalu Nabi Muhammad dengar senyap duk dia serta wahyu Tuhan sampai dia. Hujah pasal tu Tuhan kata na, wa innasyayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya Tuhan ayat atas sesungguhnya syaitan tadi itu membisik-bisikkan hujah-hujah dia kepada ketua-ketua dia, puak-puak ahli dia, supaya mereka itu membantah terhadap kamu, terhadap engkau ya Rasulullah. Terhadap engkau wa in tuti' wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim, kepada kekasih dia. Kekasih dia tu liyujadilukum, supaya mereka itu membantahkanmu ya Rasulullah. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau mugi pakai cara mikir hak Yahurai saat ni tu, nascaya mung tadi itu jadi supaya dia. Sebab itulah kita kena faham. Kata lagu mana? Faham kata perbuatan hak kita nak buat, kita kena dengar Tuhan. Hak mana halal, hak mana haram. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Kita kena dengar Tuhan. Bukan mana kata kita duk gamuk sendiri. Kalau pergi dengan akal supaya saat ni. Itulah sir orang panggil apa? Rusia agama Islam kita. Kalaulah kita buatnya menyungutu Allah Ta'ala, kalau kita buat menyungutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syirik itu sebab yang membatalkan akan amalan kita. Kalau kita buat syirik, batal biar amalan kita. Walaupun kita buat haji beratus kali pun, misal kata saja, hampa saja-saja, tak ada pedah ke apa. Sebab Nabi kata, sebab Allah Ta'ala kata pada Nabi dia, kata kan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah ni Tuhan nak royak terhadap hak Nabi, nak buat misal kepada kita sebagai umat Islam. Kata kalau setara Nabi, sebenarnya benda ni tak berlaku pun dengan Nabi, yang panggil fardul muhal.
nak misal perkara yang tak boleh jadi. Tetapi kalulah sekali pepangkat Nabi buat kerja lagu ni, la yahbatanna amaluk, nescaya batalkan amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan mu akan masuk dalam gulungan orang yang rugi. Pak kita duk kacau lah mana dah. Arisna ya Rasulullah, arisna ya begitu, arisna ya megani, kacau apa? Tak padai lagi arisna ya Allah, tak ada. Tuhan raya tak alaisallahu bikafin abdah, tak cukup pi lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Kira dah, kira. Perkara ni Allah Taala mengkhitabkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua bagi segala-gala. Sayyidul Khalq, mana ketua segala-gala. Dan sebesar-besar orang yang bawanya iman dan tauhid kepada ini alam. Tak ada dah nak tinggi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara ni Tuhan janji, kalau mung ya Rasulullah menyutu akan daku, la yahbatanna amaluk, nescaya amalanmu itu habis licin. Pak kita tak berasa sayang terhadap amalan kita. Tak apa, kita nak kiri sekali dengan guru kita, kiri sekali dengan orang yang kita kenal. Belaklah lagu mana, walaupun Quran nak kata lagu mana, orang duk lahuk lagu mana, tak say, aku nak pesen ni. Kira tak dah. Kita kira molek supaya kita tadi itu tak jadi salah faham. Akhir insya-Allah orang pun azan ni, maka kita ni lebih utama bahawa kita ni manusia ni beriman ni lebih utama kena takut dan jaga daripada jatuh pada penyekutu Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana syaitan dia pandai cara nak tipukan kita, nak bagi kita itu habis amalan dan masuk mengakar sekali dengan dia. Syaitan nak bagi kita masuk mengakar sekali dengan dia. Sebab tu dia hujah kepada kita, gitu hujah pada kita gini, sampaikan kita tak berasa nak turut Tuhan, tak berasa nak turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak berasa nak turut orang nak mengajak turut Nabi, turut Tuhan, tak berasa nak turut. Sebab wali-wali syaitan ini adalah dia sungguh dalam masalah buat kerja. Kita Auliaur Rahman sungguh juga dalam masalah buat kerja, sebarkan ajaran yang benar kepada umat manusia sekadar mana kita ada mampu, ada kuasa. Lagi, buat lagi. Kalau kita boleh dengar kuasa apa nama nak sebar lagu mana, lagi. Ada tenaga, ada kekuatan, ada akal fikir, ada harta benda, adanya gapo kebolehan, kemaju, lah tak ada masalah. Untuk akaknya lambang syiar agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Maka jagalah kita, jangan sama sekali kita berlaku perkara-perkara tersebut tadi. Hari ni insya-Allah malam ni kita ambil 3 perkara dulu, dan kita akan sambung pula dengan cara ringkas lepas mengarik ni biidznillah taala di atas masa yang saya tak ada mengajar di surau di masjid. Lepas maghrib kita akan murajaahkan sama-sama dengan ikhwah kita terhadap masalah ini. Kemudian sekadar itulah sahaja pada malam ini biidznillah taala, sama-sama kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala jagakan, lepaskan kita daripada fitnah-fitnah mereka-mereka yang nak seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay ja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.